firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita panduan, panduan bagaimana kita akan melayakkan diri untuk menjadi calon memasuki syurga tanpa hisab, tanpa azab. Panduan ini diberi oleh Yang Maha Berkuasa sendiri, yang mempunyai yang Tuhan punya syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Berilah kami taufik dan hidayat untuk mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa hasna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yang saya kasihi Adinda Kak, anak anda Puan Salwa. Inilah sudah terlalu lama dah ni. Yang saya kasihi ahli jawatan kuasa, seterusnya yang hadir sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah telah menjemput kita, memberi keizinan kebenaran kepada kita, memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sentiasa dinaungi oleh para malaikat rahmat. Mudah-mudahan setiap yang hadir pada pagi ini akan berada di bawah rahmat Allah, akan berada di bawah naungan malaikat pada hari ini. InsyaAllah kehadiran kita ini merupakan satu daripada ibadat, satu daripada amalan yang melayakkan untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kita ini dianggap, disebut oleh baginda Rasulullah SAW, humul qaum la yashqa jalisuhum. Ini kumpulan, ini kaum, ini orang-orang, ini insan-insan yang tidak akan celaka siapa yang bersama dengan mereka, duduk dengan mereka. Tidak akan kerugian, tidak akan duka cita. Maknanya siapa saja yang berdamping dengan kita, berkat yang Allah beri pada kita tu akan menjalar kepada orang-orang yang mendampingi kita. Sebab itulah bila ditanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa hal dengan yang terdatang? Ada yang bukan sengaja nak datang tapi terdatang kerana sesuatu sebab. Misalnya kerana dia nak ambil kunci yang terbawa oleh maknya yang ada di sini, katakan anak dia datang nak ambil kunci saja, terdatang. Termasuk yang terdatang pun akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah SWT hasil menghadiri taman syurga Allah ini. Masya Allah, syukurlah, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ini menjadi insan-insan yang sabar untuk berada dalam majlis ini. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Puan Salwa tadi, saya akan membaca lah kitab ini. Kalau dalam pengajian yang lepas saya buat secara overall secara sepintas lalu. Tapi oleh kerana permintaan kita baca dengan cara lebih santun, dengan cara perlahan-perlahan,
untuk kita mendapat manfaatnya, yang mana ini merupakan cita-cita setiap insan yang waras. Ya, siapa saja yang waras, cita-citanya ialah untuk mendapat keridaan Allah, mendapat syurga Allah, dan paling hebat lagi, kita mohon kita dapat mengamalkan amalan yang melayakkan kita masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini maknanya kumpulan yang paling top sekali yang kita minta pada Allah. Tidak adalah yang lebih top dari masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang lain masuk syurga juga, tapi dihisab dulu. Apatah lagi yang masuk syurga diazab dulu kerana dosa-dosanya. Jadi oleh itu kita dan saya bersama kawan-kawan yang saya sebut dulu, buku ini bukan saya seorang yang buat. Saya bersama dengan dua orang lagi sahabat saya yang Allah Ta'ala takdirkan ketiga-tiga orang ini mempunyai kelebihan masing-masing untuk melengkapkan buku ini. Ya, saya Ustazah Dr. Cik Radiah, mantan pensyarah UPN, Ustazah Hajjah Normah, mantan pensyarah Maktab Perguruan Islam, dan saya sendiri mantan penolong kanan akademik daripada Kolej Islam Sultan Alam Shah. Dulu dia orang kata Kolej Islam Kelang, dah ditukar kepada Kolej Islam Sultan Alam Shah. Jadi hasil daripada ketiga-tiga orang insan ini, saya sebagai tukang arah, Ustazah Normah sebagai tukang taib, manakala Ustazah Dr. Cik Radiah tukang cari bahan. Jadi makna Allah Ta'ala takdirkan sangat cantik. Kebetulan pula kami duduk dekat-dekat. Saya Seksyen 9, Normah Seksyen 9, Radiah Seksyen 7. Dekat-dekat. Jadi semua itu Allah dah atur. Allah beri kemudahan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu amalan yang sangat disukainya. Kenapa kami pilih untuk menulis? Ialah kerana apabila kita berpindah ke alam baqa, kita sudah habis. Nak bersyarah tak boleh dah, nak mengajar tak boleh dah. Jadi yang tinggal apa-apa yang telah kita buat sebelum kita meninggal. Sebab itu baginda Rasulullah SAW menyebut, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal seseorang anak Adam, inqata'a amaluh, terputuslah amalannya, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Sedekah jariah. Apa itu jariah? Berlari. Apa yang berlari? Pahala yang dia mengalir daripada hasil sedekah dia tu. Itu dia kata sedekah yang jariah, yang terus berlari pahalanya untuk sampai kepada pemberi sedekah tadi. Maka beruntunglah sesiapa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya sekeping hati yang sangat suka bersedekah, sangat suka berinfak. Tadi Puan Salwa pun sebut tentang infak tak putus-putus, ya, yang datang daripada jamaah untuk membantu mereka-mereka yang diuji dengan banjir, ya. Alhamdulillah. Jadi disebut, Allah sendiri sebut, Nabi juga sebut, adalah beruntung siapa-siapa yang yuqa syuhha nafsi, dijaga, dipelihara, diselamatkan dari kedekut, dari bakhil. Maknanya dia diberi sekeping hati yang pemurah, yang suka bersedekah. Maka orang ini adalah orang-orang yang beruntung, yang bertuah, kerana sedekahnya itu akan menemaninya, akan menjadikannya insan yang mulia di dunia ini dan akan berada dalam keadaan yang mulia di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi buku ini kami harapkan menjadi sedekah jariah walaupun kami sudah tiada di dunia ini, ya. Dulu saya baca satu syair, tak payah baca kot, nak baca balik kah? Dah dengar dah tu.
Iaitu kata dia, ini syair ya, yang menarik juga ya. Dia kata wal khattu yabqa zamanan ba'da katibih. Tulisan itu akan berkekalan berzaman-zaman selepas penulisnya. Wa katibul khatti tahtal ardi madfuna. Dan penulis tulisan itu di bawah bumi sudah di madfun di kamus. Sudah nak sebut kampus tak sedap. Sudah ditimbus ya. Jadi penulisnya sudah ditimbus oleh tanah, tapi tulisannya tetap akan terus menyantuni umat apabila umat itu mengambil manfaat, membaca dan meneliti apa yang ditulis. Jadi atas hasrat inilah kami bonda 3 serangkai ini akan terus menulis. Saya sudah selesai tulisan yang pertama, yang kedua kita sudah hantar kepada pihak penerbit, dan yang ketiga sudah hampir siap, dan kita akan terus sampailah selagi umur ini boleh dimanfaatkan, selagi boleh dilakukan, kami akan teruskan. Jadi hari ini dalam mukadimah ini kita akan hanya melihat beberapa ayat Al-Quran ya, berhubung dengan syurga, nikmat syurga. Di muka surat yang ke-8, dia punya 8 ni Roman 8, V113 itu 8 ya. Jadi dari muka surat 8 saya petik firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita panduan bagaimana kita akan melayakkan diri untuk menjadi calon memasuki syurga tanpa hisab, tanpa azab. Panduan ini diberi oleh yang Maha Berkuasa sendiri, yang mempunyai yang Tuhan punya syurga itu. Apa yang difirmankan oleh Allah ya dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Ya. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah perintah kepada Rasulullah, ya, kamu katalah wahai Muhammad, apa yang Rasulullah nak kata, in kuntum tuhibbunallah. Andainya kamu semua ni wahai orang beriman, wahai orang Islam, tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Sekiranya kamu mempunyai sekeping hati yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Aku dihantar ke dunia ini untuk menjadi model, untuk menjadi guru, memimpin sesiapa yang ingin mencapai cinta Allah. Apa yang aku buat. Sebab itu apa saja yang keluar daripada diri Rasulullah SAW adalah hadis. Sama ada perkataan beliau, sama ada perbuatan baginda, sama ada ikrar baginda. Diam baginda pun menjadi hukum. Sebab itu baginda Rasulullah merupakan insan paling top di alam ini. Tidak ada segala yang berlaku pada baginda, semuanya menjadi pengajaran pada kita untuk kita contohi, untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Tentulah tiap-tiap orang kita ni mempunyai hati yang ingin bercinta dengan Allah, mendapat kasih sayang Allah SWT. Jalannya ikutlah aku, kata Rasul,
SAW. Apa yang kita ikut? 3 perkara. Pertama, kita ikut apa akidah yang tersemat, yang terpasang di dalam hati baginda Rasulullah SAW. Itulah akidah Islam, iaitu akidah iman yang dijelaskan di dalam 6 rukun itu. Al-iman billah wa malaikatihi dan sampai akhir. Ya, jadi akidah kita jangan lari. Sekarang ini macam-macam ajaran sesat, ya. Yang terbaru saya dengar ada ajaran ada 7 Tuhan. Ajaran 7 Tuhan. Bapa ni dia paksa anak-anak dia supaya mengikut ajaran dia. Tak dibenarkan sembahyang, tak dibenarkan tutup aurat. Tetapi Allah Ta'ala memilih ada di antara anak-anak dia ni menyedari hakikat kesesatan ini, dia berusaha sedaya upaya untuk keluar dari kesesatan ini untuk mencari kebenaran. Alhamdulillah. Jadi sebab itu pertama sekali kita kena betulkan akidah kita. Beberapa bulan ke yang lepas kita dengar seorang anak kepada salah seorang presiden Indonesia, kan, dia keluar daripada Islam, dia ikut Hindu. Masya Allah. Kononnya dia nak bersama dengan nenek dia yang beragama Hindu. Wa'alaikumsalam. Sudah ada dalam Islam, tapi Allah Ta'ala terbalikkan hati dia melihat Hindu itu betul. Wa'alaikumsalam. Jadi pertama sekali kita pastikan akidah kita ialah akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Jangan, kita di Malaysia ni pun banyak sekarang. Ada Syiah, ada Wahabi, ada macam-macam. Wa'alaikumsalam. Yang kedua, kita ikut jalan hidup Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah merealisasikan ibadat dia setelah dia mempunyai akidah yang betul. Semayangnya, puasanya, pergaulannya, jual belinya. Ibadat ni dia bukan sembahyang puasa saja. Ibadat ni segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita ni. Sama ada sembahyang puasa, sama ada kita cari rezeki, itu pun ibadat. Sama ada kita berjual beli, beranak menantu, bermusaharah, berkahwin, bergaul, bersilaturahim, semua itu adalah ibadat yang diberi panduan yang begitu detail oleh Yang Maha Berkuasa melalui baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah tentang akhlak baginda. Kita mesti mengikut akhlak baginda. Baginda tidak bercakap kecuali yang benar. Baginda tidak berfikir kecuali yang benar. Baginda tidak mengambil keputusan kecuali yang adil. Jadi sebab itu fattabi'uni itu dalam. Sebab itu kita belajar sampai ke akhir hayat pun tak habis-habis. Betul tak sahabat? Sebab itu hadirat sekalian ni belajar tiap-tiap hari 2-3 kelas, ya, pun tak habis-habis. Jadi fattabi'uni ni, ikutlah aku, kata Rasulullah. Ya, yuhibbukumullah. Apabila ikut aku, nescaya mengasihi akan kamu oleh Allah. Maka bila kamu ikut aku, kamu dikasihi oleh Allah. Bila Allah kasih, habislah. Kemoncaklah. Kalau manusia kasih, belum tentu. Ya, tapi bila Allah kasih, alhamdulillah. Apa tanda Allah kasih kita? Sejauh mana kita kasih Allah. Sejauh itulah Allah kasih kita. Apa tanda Allah ingat kita? Sejauh mana kita ingat Allah. Sejauh itulah Allah ingat kita. Jadi sebab itu, kita boleh tanya diri kita, adakah Allah kasih aku? Tanyalah, adakah aku kasih Allah? Sebab kasih ni dia timbal balik. Dia tak boleh sebelah. Kasih sebelah dia tak jadi. Tepuk tangan sebelah tak berbunyi. Dia kena dua belah. Dan Allah ijtihad. Kalau kamu kasih pada aku, kamu datang kepada aku seinci, aku datang kepada kamu sejengkal. Kamu datang kepada aku sehasta, aku datang kepada aku sedepah. Kamu datang kepada aku berjalan, aku datang kepada kamu
berlari. Masya Allah. Begitulah hebatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sebab itulah bila ada hamba, hamba Allah, umat Rasulullah masuk neraka, Allah Ta'ala suruh pergi tanya berkali-kali. Kalau ada amalan baik yang dia lakukan untuk Allah, jadikan sabab untuk dia diberi kemaafan dan dimasukkan ke syurga. Saya banyak kali dah cerita hadis tu. Ingat tak? Bila satu orang diarah oleh Allah bawa ke neraka setelah timbangan amalannya berat sebelah kiri, ketika malaikat sedang membawa dia ke neraka, Allah suruh panggil balik. Cuba tanya dia, adakah dia pernah berada di majlis seorang alim? Tak ada. Adakah dia pernah berjalan selangkah dua langkah dengan orang alim? Tak ada. Adakah dia makan sesuap dua suap dengan orang alim? Tak ada. Adakah dia berjiran dengan orang alim? Tak ada. Adakah nama dia serupa dengan orang alim? Tak ada. Masya Allah. Gedebe benar lah orang ni. Tahu kan gedebe? Orang Kelantan kata gedebe. Orang sini kata apa ya? Sangat dahsyat lah ya. Tak ada, satu pun tak ada. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tanya dia, adakah dia kasih kepada satu orang yang orang tu kasih pada orang alim? Yang tu ada, dia kata. Dia kasih kepada A dan A tu sayang pada orang alim. Jadi berkat kasihnya A kepada orang alim tu menjalar kepada dia yang kasih kepada orang tu. Jadi itu pun satu kebaikan dia, dan Allah kata, aku maafkan dia, masukkanlah dia ke syurga. Begitu sekali Allah nak supaya semua umat, semua makhluk dia masuk syurga. Sebab itu Rasul ijtihad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku semua boleh masuk syurga. Berapa ramai umat Rasulullah? Illa man kemudian sahabat, illa man aba. Rasulullah kata kecuali mereka yang enggan. Rupanya ada orang yang tak mau masuk syurga. Sahabat ni pelik, bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Jawab baginda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat mengikut ajaran yang aku bawa, maka dia adalah ahli syurga, akan masuk syurga. Dan sesiapa yang engkar, tidak mau mengikut ajaran yang aku bawa, dia sudah menempah tempat di dalam neraka. Sebab itu untuk ke syurga atau ke neraka, Allah bagi kita pilihan. Wa qulil haq min rabbikum. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak, sila beriman, tempat dia ke syurga. Dan siapa yang tak mau, dia kufur, maka dia telah pilih sendiri untuk ke neraka. Sebab itu tepuk dada, tanya selera, jawabnya nasi lemak. Sekejap lagi dapat nasi lemak free, tak payah. Mama tak minum. Mau puasa. Jadi kita tak boleh tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya hati kecil. Hati kecil ini kasih pada Allah ke? Kasih pada Rasulullah ke? Ataupun kasih pada dunia? Sebab kebanyakan manusia cintakan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Wal iyazubillah. Tak boleh hurailah. Kalau hurai tu habislah. Jadi maknanya fattabi'uni, ikutlah aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, nescaya akan mencintai kamu oleh Allah, wa yaghfir lakum. Bukan takat Allah sayang, Allah ampunkan kepada kamu segala dosa-dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampun kepada kamu akan dosa-dosa kamu. Sebab Allah tahu hamba dia yang bernama manusia ni la yakhlu anil khata' wan nisyan. Tak sunyi daripada salah dan silap dan
lupa, lalai dan sebagainya. Jadi sebab itu ada sajalah tertengok benda haram, tercakap benda yang salah, terdengar benda yang tak betul. Bukan nak dengar benda tak elok, tapi ada orang buat ketupat, dia terdengar ketupat yang dibuat oleh dua orang tadi. Maka ke telinganya pun terbuat benda yang salah, termakan benda yang tak betul dan sebagainya. Sebab itu kita kena jaga anggota 7. Ingat tak? Kita ni anggota banyak, tapi yang 7 ni lah yang selalu buat salah. 3 di atas, 3 di tengah, 1 di bawah. Apa yang 3 di atas? Mata, mulut, telinga. Apa yang 3 di tengah? Perut. Masuk yang halal ke yang haram. Yang kedua tangan. Buat tangan ni menjamah yang haram ke yang halal, mencuri ke, bersedekah ke. Dan satu lagi, itu pun menjadi sebab untuk dimurkai Allah. Dan satu yang di bawah ialah kaki. Guna datang ke masjid ke ataupun pergi ke night club. Guna datang ke tempat ibadat ataupun ke tempat maksiat. Jadi sebab itu diberi panduan pada kita bagaimana kita nak menghapuskan dosa anggota 7. Amallah 7 kalimah. Apa dia 7 kalimah? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sikit je. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 7. Amal 7 kalimah, Allah hapuskan dosa 7 anggota, insya-Allah. Jadi banyak-banyaklah. Sambil tomeh kari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambil menyapu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benda tu kita dah ada dalam diri kita kan. Cuma kita tahu tak tahu sejauh mana khasiatnya, sejauh mana hebatnya hasil daripada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7 kalimah menghapuskan dosa 7 anggota. Ini dalam kitab Imam Ibn Qayyim yang kita duk baca selalu tu. Jadi seterusnya, Wallahu ghafurur rahim, dan Allah isytiharkan, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ayat ini ialah ayat yang diberi panduan oleh Allah sendiri bagaimana kita berusaha melayakkan diri untuk menjadi insan yang dikasihi oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan layak mendapat syurga Allah, insya-Allah. Seterusnya ayat yang kedua yang kami pilih ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Jadi di sini ada tanda masjid tu kita sunat sujud. Bila tak sujud kita buat apa? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takkan nak sujud sekarang ni kan? Dia kena sujud serta-merta. Lepas baca ayat ni terus sujud. Itu sunat. Tapi bila tak dapat, kita gantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan yang sangat lembut yang Allah tujukan kepada kekasih-kekasih. Kadang-kadang Allah sebut ya ayyuhan nas kan. Tapi di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, irka'u, rokoklah kamu, wasjudu, dan sujudlah kamu, wa'budu, dan beribadatlah kamu, sembahlah kamu, rabbakum, akan Tuhan kamu, waf'alul khair, dan buatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat al-falah. Ini masjid al-falah, Masya Allah.
hadirat sekalian, berada di Masjid Al-Falah. Al-Falah maknanya kejayaan, kemenangan. Masya Allah. Memanglah ada tanda-tanda insan-insan yang pergi datang ke masjid ini, insan-insan yang layak mendapat Al-Falah. InsyaAllah. Saya duk pergi ramai-ramai tempat saya mengajar. Masjid inilah yang paling hebat. Dia punya program majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang paling disukai oleh Allah, paling dicari oleh malaikat. Maka Al-Falah tidak sunyi daripada malaikat. Sentiasa malaikat penuh di sini menaungi kita, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini menggambarkan kita supaya kita banyak rokok, maksudnya semayanglah, banyak rokok, banyak sujud, banyak mengabdikan diri kepada Allah. Wak budu tu dia luas. Mengabdikan diri pada Allah ini luas. Sebenarnya bagi orang yang pintar, dia boleh jadikan setiap detik umur dia ibadat. Dia bangun tidur. Dia bangun tidur dengan ucapan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia sudah dapat pahala yang begitu hebat kerana dia bersyukur, dia sedar bahawasanya dia bangun daripada tidur itu adalah anugerah yang sangat hebat daripada Allah untuk memberi kepadanya peluang untuk meneruskan mencari bekalan untuk bertemu dengan Allah SWT. Maka dia bangun dalam nawaitu untuk beribadat. Dia terus pergi membersihkan diri, mengambil wuduk dan sebagainya, semayang sebagainya, bersiap pakai baju nak datang kelas. Masya Allah, itu semua ibadat. Jadi sebab itu wa'budullah, beribadatlah kamu kepada Allah, pada Tuhan kamu. Kenapa Allah tak ada Rab, guna Rab? Allah Ta'ala tak guna khaliqakum kan, dan sebagainya. Karena Rab ni memberi arti Allah itu yang memulakan kehendak untuk menjadikan kita, kemudian menjadikan kita, kemudian memelihara kita, menjaga kita, dan memberi segala keperluan kita, makan, minum, rezeki dan sebagainya. Dan last sekali Allah panggil balik kepada dia untuk dia beri suatu kenikmatan yang terus menerus dan tidak ada mati lagi. Itu Rabb. Kalau ilah, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu yang kamu sembah ialah satu. Mana ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Tuhan yang mentarbiah. Saya suka terjemah mentarbiah. Bila tarbiah ni dia start daripada tak ada, diadakan dan dijaga sepanjang masa. Kita ni nak keluar satu kalimah pun dengan izin Allah, nak bergerak sikit pun dengan izin Allah. Sebab itu kata Syekh Ata'ullah As-Sakandari, setiap nafas kamu adalah wadah. Wadah tu maknanya bekas, ya. Sama ada kamu isi dengan kebaikan ataupun kamu isi dengan kejahatan. Maknanya Allah membuat perkiraan untuk setiap nafas kita. Maka nafas yang Allah, yang hadirat sedang bernafas sekarang ini, nafas-nafas yang menambah kebaikan. Nafas berada di majlis ilmu, nafas berada di taman syurga. Maka nafas ini nafas-nafas yang melakukan kebaikan. Lepas ini tak tahulah, pergi pasar tu macam mana, kita ingat Allah dalam masa di pasar, pergi ke tempat kerja, pergi ke pejabat, pergi semuanya, maka kita kena mengira, menghisap diri kita nafas by nafas. Jangan kata minggu ni aku buat apa, minggu depan buat apa, tak. Allah hisap kita nafas demi nafas. Maka kita pun membuat perkiraan supaya setiap nafas kita, nafas yang kita sedut udara Allah ini, kita gunakan untuk memenuhi nafas itu dengan mengingati Allah, dengan beribadat pada Allah. Maka wali-wali Allah, dia
diam dia tu bukan diam saja-saja. Diam dia tu diam mengingati Allah. Kita kalau diam tu diam sungguh. Diam sungguh. Tapi wali-wali Allah, diam dia tu tidak ada satu saat pun diam sesaja. Tetapi diam dengan mengingati Allah. Sebab itu Allah wasiat kepada Rasulullah untuk disampaikan pada kita 3 perkara. Jadikanlah kamu diam berfikir. Fikir tentang kebesaran Allah di dunia, fikir tentang nasib kita di akhirat. Bila bercakap kamu, percakapan itu menjadi zikir. Bukan mesti subhanallah, alhamdulillah saja. Kita gerah anak kita bangun sembahyang, itu zikir. Kita tanya khabar, kawan-kawan kita sihat ke tak sihat, itu zikir. Kerana tujuannya untuk menghubungkan kasih sayang silaturahim. Kita bertanya khabar. Kita halau kucing. Jangan buang najis dalam rumah kita. Itu zikir kerana kita nak mengelakkan rumah kita daripada najis. Jadi maknanya setiap perkataan kita biarlah menjadi zikir. Bila tak jadi zikir, bila kita sia-sia. Menyanyi bilik air. Menyanyi bilik air. Itu tak jadi zikir. Dan kadang-kadang perkataan kita ni menjadi maksiat, menjadi dosa. Apabila kita gunakan lidah kita untuk menyakitkan orang, menyakiti orang, memaki hamun orang dan sebagainya. Sebab itu setiap kalimah kita hendaklah kita berhati-hati. Diam kamu, diam berfikir. Bercakap kamu, bercakap berzikir. Dan setiap kalimah itu bila kita lakukan benda yang baik akan menjadi sedekah. Kita fikir sedekah tu bagi duit saja, bagi barang saja. Tapi kalimah yang baik itu adalah sedekah. Dan bila kamu melihat, lihat beriktibar. Tengok yang baik kamu contohi, tengok yang tak baik kamu sempadani. Itu pesanan Allah melalui Rasulullah kepada umatnya. Pesanan ni dia ada 9, tapi saya bawa 3 aja. Nak kan yang 6 lagi? Kata payah. Dah bagi dah. Terlupa dah ya. 6 lagi. 3 perkara hubungan kita dengan Allah. Apa dia? Allah kata, hendaklah kamu ikhlas dalam semua keadaan, sama ada fi sirri wal alaniyah. Dalam masa rahsia ataupun terang-terang, kamu ikhlas. Ya, jangan depan orang nampak ikhlas, belakang orang macam-macam cerita. Yang kedua, kamu berlaku adil terhadap yang disukai ataupun dibenci. Jangan orang ni kamu benci, tak salah pun kamu kata salah. Orang ni kamu suka, dia salah pun kamu kata tak salah. Tidak. Berlaku adil lah terhadap orang yang kau suka ataupun kau benci. Tetap benar itu benar, salah itu salah. Dan yang ketiga, hendaklah kamu beriktisad. Apa dia beriktisad? Bersederhana. Sama ada kamu dalam keadaan susah, fakir, ataupun kamu dalam kaya raya. Allah suka kita sederhana. Khairul umur awsatuha. Makan pun kalau makan banyak sangat, apa jadi? Mudarat. Sikit sangat pun kelaparan. Tapi yang paling baik sederhana. Itulah dalam hal-hal lain pun. Itu 3. 3 lagi hubungan kita sesama manusia. Kata Allah, ini hadis kursi ya. Apabila orang menzalimi kamu, hendaklah kamu maafkan. Orang yang menzalimi kamu, maafkan dia. Orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu, hubungi dia. Sebab Allah tak suka orang hidup putus silaturahim. Dan apabila orang itu bakhil kepada kamu, kamu pemurah dengan dia. Saya bagi terjemahan terus je lah. Itu. Jadi semuanya 9.
tiga hubungan kita dengan Allah, tiga hubungan kita dengan sesama manusia, tiga hubungan kita dengan diri kita sendiri yang tadi. Diam kamu diam berfikir, melihat bercakap kamu berzikir, dan melihat kamu beriktibar, ya. Jadi yang dikatakan wa'budu rabbakum tu, beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu itu, ialah ibadat yang luas. Kalau malaikat boleh beribadat 24 jam, kita pun boleh beribadat 24 jam. Sebab itu naumul alim ibadah. Tidurnya orang yang berilmu tu ibadat. Sebab dia tidur untuk berehat, untuk bangun, meneruskan usaha menyebarkan ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan sebagainya. Begitu ya, naumus saim ibadah. Tidur orang yang berpuasa tu ibadat. Orang puasa, dia puasa masa jaga je kan. Masa lena pun dia puasa juga kan. Apatah lagi lena. Jadi sebab itu orang yang berpuasa itu pun tidur dia pun ibadat. Jadi maknanya kalau kita pandai, kita boleh melakukan ibadat setiap detik hidup kita. Tidur kita pun ibadat, apatah lagi jaga kita. Waf'alul khair. Di sini luas. Sebab itu ini merupakan salah satu ayat menjadi hujah kepada orang-orang yang mereka cipta mengadakan sesuatu amalan yang baru yang tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya sambut Maulidur Rasul. Ada orang mengatakan tak boleh sambut sebab Rasul tak buat. Tapi ada orang mengatakan, Allah kata buatlah kebaikan. Melalui sambutan Maulidur Rasul ni, kita boleh hidupkan balik apa dia ajaran-ajaran Rasul yang banyak sudah dilupakan, untuk kita hidupkan semula. Hayati semula untuk kita amalkan. Jadi Maulidur Rasul tu bukan satu yang sia-sia. Katanya serupa dengan Yahudi, serupa dengan Nasrani. Rasulullah tak buat. Tapi di sini ayat ni kata waf'alul khair, buatlah benda baik. Sama ada ini baca Yasin malam Jumaat, Maulidur Rasul. Rasul tak buat pun kita dibenarkan buat, kerana Allah kata buatlah kebaikan selagi benda tu tidak bercanggah dengan syarak. Kalau bercanggah dengan syarak itu tak boleh lah. Pergi jumpa dukun, buat mandi safar sebagainya, itu tak boleh. Tapi kalau yang baik, buat majlis ilmu, buat majlis silaturahim, buat Maulidur Rasul, buat upacara baca Quran malam Jumaat dan sebagainya, bertalqin untuk mengingati orang yang hidup, yang dia pun akan sampai masa untuk pergi seperti orang yang kita kebumikan itu semua benda baik untuk memperingat. Allah Ta'ala perintah kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling sesuai untuk kita amar ma'ruf nahi munkar masa hatinya sedang khusyuk pada Allah, sedang berada di hadapan jenazah. Masa itu boleh. Walaupun Rasulullah tak buat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Al-Falah lagi ya. Itu. Masya Allah. Ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini sudah sampai ayat yang menerangkan hasil daripada mengikuti Rasulullah SAW, hasil daripada banyak rukuk sujud dan banyak melakukan ibadat dan amal baik. Maka Allah Ta'ala sebut innal muttaqin fi jannatin wa na'im, fi jannatin wa na'im. Ini kenapa betul ni ahli tajwid hebat ni ya. Ustazah baca ayat tak betul tajwid macam mana ya. Innal muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa. Bila ada dua sifat dalam ayat tadi, kita sudah digelar orang yang bertakwa. Fi jannat, di dalam kebun-kebun di dalam syurga, taman-taman syurga. Wa na'im, dan di dalam nikmat kesenangan yang tidak ada taranya ya. Fakihin bima atahum rabbuhum, ya, mereka bersenang-lenang dengan apa yang dikurniakan
oleh Tuhan kepada mereka. Ya. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab neraka. Ya, dari azab neraka. Kemudian kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah. Kamu akan makanlah dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat serta baik kesudahannya. Pasal apa ni? Pasal kita kalau makan di dunia tak kena tak kena benda makan sakit perut. Tapi yang di akhirat tak ada. Di syurga tak ada tandas ya. Tak ada tandas dan tak ada dapur. Nak makan apa-apa tak perlu pergi ke dapur, proses, masak, baru boleh makan. Di syurga sebut saja nak apa, benda tu datang cari kita. Saya baru baca satu cerita tentang ahli syurga. Dia orang makan buah-buahan syurga. Kemudian burung datang pada mereka bertanya, tak mau makan burung kan? Burung tanya. Mereka pun naklah. Tiba-tiba datang mengikut menu yang dia suka. Menu apa kita suka? Masak manis. Datang daging burung yang sudah masak manis. Kita suka daging burung digoreng. Datang burung yang sudah bergoreng. Oh, kita suka yang dibakar. Maka datang burung yang sudah dibakar. Dan ahli syurga tadi, dia makan sepuas-puasnya sampai tinggal tulang. Tak ada baki lah. Makan sampai tinggal tulang. Rupanya daging yang dekat tulang tu lagi sedap. Lagi sedap. Lepas tinggal tulang, Allah Ta'ala jadikan burung yang makan tadi, burung semula. Hidup semula. Seperti asal. Itulah hebatnya syurga. Ya, Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, makanlah kamu, minumlah kamu dengan sepuas-puasnya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan kamu dulu sudah melakukan amal soleh, melakukan sembahyang, puasa, berinfak, beribadat, bersilaturahim. Dulu amalan kamu sangat cantik. Sekarang kamu dapatlah anugerah yang begini hebat yang aku sediakan. Ya, disebabkan apa yang telah kamu lakukan. Muttaqiin ala surin masfufah. Muttaqi ini berteleku di atas pelamin-pelamin. Dia kata apa? Mereka duduk berbaring di atas pelamin-pelamin yang berderet-deret. Masya Allah ya. Dia tak susun, dia berderet-deret je begitu. Tak ada yang membelakang, tak ada. Semua depan saja. Dan kami jadikan kawan-kawan, teman mereka, bidadari-bidadari yang putih, melepak, lagi luas matanya. Masya Allah. Saya ada seorang kawan, dia suluh cermin dia baca ayat ni. Dia suluh cermin dia, mata dia sempit. Dia kata sedihnya, dia kata mata dia sempit, tak luas. Kata sabar, insya-Allah bila masuk syurga, jadi syurga nanti mata jadi luas, insya-Allah ya. Di syurga esok, kalau kita tengok satu orang yang cantik, matanya luas, hidungnya seperti seludang, pipinya seperti kulit dikupas, cantik sangat, kita teringin dah jadi begitu. Serta merta bertukar wajah yang kita idamkan itu. Pergi pula tempat pakaian, tengok semua tak berkenan. Saya berkenan yang warna lain daripada apa yang ada, serta merta bertukar menjadi warna yang kita berkenan, bentuk yang kita berkenan, dan makna betul-betul Allah beri layanan sepenuh-penuhnya mengikut apa yang terlintas saja. Bukan minta beri, tak, terlintas saja terus Allah Ta'ala kurniakan. Masya Allah. Tak mau lagi itu. Okey. Kemudian seterusnya, dan orang-orang yang beriman
yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan cara beriman. Ini kita jangan beriman seorang-seorang. Kita doakan, usahakan, ikhtiarkan supaya zuriat keturunan kita juga turut beriman, turut beramal soleh, turut mempunyai hati yang bertakwa, cintakan Allah. Sebab itu kita ibu-ibu ni merupakan insan-insan sakti, insan-insan yang sangat mujarab doanya untuk zuriatnya. Sebab itu kalau seboleh-bolehnya kita nak zuriat yang baik ini, bila kita nak start? Bila nak start sarwa? Mana sarwa? Dah tutup hidung, dah tak kenal dah. Kita nak dapat zuriat yang baik ni bila start? Sebelum mencari pakwa. Pastikan kita punya pakwa tu pakwa yang beriman dan bertakwa. Barulah kita akan mendapat zuriat yang baik. Tapi kalau terjumpa, kadang-kadang tu tak sengaja pun terjumpa kan. Tiba-tiba berjumpa dalam kuliah, berkenan. Jadi andainya kita dapat yang tak seberapa, kita banyaklah doa. Semoga kita pasangan ini pasangan yang bertakwa, minta pada Allah supaya suami kita pun jadi suami yang bertakwa. InsyaAllah dapat keturunan yang bertakwa. Sebab keturunan yang bertakwa ni akan bersama dengan kita di syurga nanti. Kalau di dunia kita suka hidup berkeluarga, makan bersama, berjalan bersama, ini bawa anak ni datang ni bagus ni sangatnya, ya, duduk depan pula tak apa, dia tidur pun tak apa, dia sudah dapat barakah berada dalam jadi majlis ilmu, ya. Tak apa. Jadi semua ni di akhirat besok kita ni di antara anak beranak kita ni ada yang amalan dia banyak, ada yang kurang, ada yang sedikit. Nak ikut yang mana? Kalau duduk sekali, dia ikut yang paling banyak. Kalau bapa tak kuat amalan dia, tiba-tiba anak ni dengan hafaz Qurannya, dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan apa semua, anak duduk tempat yang istimewa, dia angkat bapaknya ke tempat istimewa, angkat ibunya ke sana, dia angkat adik-beradiknya ke sana. Itulah hebatnya Allah. Kemudian seterusnya kami hubungkan ataupun himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Maksudnya kalau kita nak bawa seramai mungkin keluarga kita untuk bersama kita, yang mana kita itu di antara yang paling top dia punya bekalan hidup, tak dikurang pun. Katalah kalau nak bawa ramai-ramai, kita diturunkan, dia tak ada, ya. Itulah hebatnya. Kalau di dunia kita duduk hotel 5 bintang, tiba-tiba ramai nak join, tak larat bayar, turun ke hotel 4 bintang, kan, diturunkan sebab tak mampu nak bayar, ramai sangat nak join. Tapi di akhirat tak ada, tak dikurangkan sedikit pun amalan orang yang akan membawa keluarganya bersamanya di dalam syurga. Kemudian kata dia, tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Jadi sebab itu tiap-tiap amalan, tiap-tiap apa yang kita nak lakukan, pastikan ianya diredai oleh Allah, disenangi oleh Allah, kerana semua itu akan tidak akan lepas daripada kita. Dia punya rekod amalan itu kita tak dapat nafikan. Andainya kita lakukan benda yang tidak baik di dunia ini, semuanya ada dalam rekod yang ditulis oleh Raqib dan Atid, ya. Sebabnya kemudian berapa hari kita, ya? Dah 11:05 minit. Kita last kali lah. Last kali. Rasulullah kata al-qayyis man dana nafsu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik ialah orang yang menghitung-hitung dirinya untuk melakukan amal soleh
mengikut syariat untuk hidup selepas mati, dan orang-orang yang lemah, yang bodoh ialah orang yang tunduk di bawah kehendak nafsunya dan mereka meletakkan harapan kepada Allah. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Maknanya kita pilih nak jadi orang cerdik kan nak jadi orang bodoh. Kalau orang cerdik, kita berkira-kira supaya kita dapat menggunakan segala anugerah Allah kepada kita untuk bekalan alam akhirat, hidup yang kekal abadi. Kalau kita ikut hawa nafsu saja, apa nafsu kata, yes, kita buat benda yang Allah larang. Hawa nafsu ni banyak amarah bisu, dia menarik kita pada kejahatan. Jadi sebab itu jangan ikut nafsu, ikut iman. Jadi dan orang ikut nafsu ni pun dia kata saya pun nak masuk syurga, Allah Ta'ala akan ampun saya, Allah Ta'ala kan maha pengampun, maha penyayang. Itu angan-angan yang tak mempunyai alasan yang sahih. Dan last sekali, bukan last sekali, ada dua lagi, sikit lagi boleh ya? Sikit lagi kita baca terjemahannya saja. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan perempuan. Ini Allah Ta'ala nak cerita sejarah kita ni daripada mula dan di mana akhirnya. Serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Apabila dia lahir, Allah bagi tanggungjawab untuk beriman dan beramal soleh, untuk berjihad fisabilillah. Oleh sebab itu, maka kami jadikan dia dengan berkeadaan mendengar, melihat, ya. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita adalah menjadi modal untuk kita mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan Rasul akan jalan-jalan yang benar, yang salah. Jadi dengan melihat, dengan mendengar tak cukup. Maka Allah hantar Nabi, Allah hantar Rasul untuk kita mendapat panduan yang lebih jelas, lebih tepat. Maka terserahlah kepadanya, sama ada ia bersyukur, terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menjadi jahat. Jadi bila Allah Ta'ala dah bagi cukup modal untuk dia membuat penilaian, maka tepuk dada, tanyalah hati kecil nak bersyukur ataupun nak kufur. Dalam pada itu sesungguhnya kami sendiri Allah ya telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menjadi jahat akan beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Wal-iyazubillah ya. Allah Ta'ala kata, kalau kamu pilih kufur, aku sediakan rantai-rantai. Nak masuk neraka ni dia akan cabut lari. Siapa nak masuk neraka kan? Sebab itu kena rantai ahli neraka ni untuk dihumbankan ke neraka. Wal-iyazubillah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan akan minum dari gelas sejenis minuman yang bercampur dengan kafur, iaitu sebuah mata air di dalam syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat ya. Kita tak ada air kafur. Air kafur dunia ni orang makan sirih. Tapi di akhirat ada sungai kafur yang sangat lazatnya. Kemudian seterusnya, mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya menurut kemahuannya. Masya Allah. Kita pergi minum air sungai kafur, berasa lazat. Kita nak sungai tu pergi ke istana kita. Allah Ta'ala akan pindah. Istana kita sudah datang sungai kafur. Kita ni di dunia pergi Port Dickson, tengok pantai cantik. Tak boleh nak berbalik pun
pantai tu. Tapi di syurga tengok pantai cantik, saya naklah pantai tu bawang datang ke istana kita. Di akhirat tak ada dah rumah, semua istana. Orang yang paling low di syurga pun, yang paling rendah kedudukan di syurga pun, kata Rasulullah, seperti dunia ini 10 kali ganda. Dia punya luas, dia punya besar. Dan last kali sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Tuhanku yang Maha Suci menjanjikan kepadaku untuk memasukkan 70,000 umatku ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. 70,000 daripada umat Rasulullah SAW. Banyak kan? Tak banyak. Sebab sekarang ni pun tahun 2022 ni pun penduduk seluruh dunia ni 7 bilion. 7 bilion mengikut setengah statistik kan. Jadi kalau 70,000 daripada 7 bilion hari ni, tahun ni, yang akan lahir lagi tu berapa banyak? Yang telah mati pun berapa banyak? Jadi 70,000 tak banyak. Jadi akan masuk syurga sebanyak 70,000 tanpa hisab, tanpa azab. Dan bersama setiap 1,000 orang daripada mereka itu ada 70,000 lagi. Maknanya setiap 1,000 orang tu, setiap 1,000 orang akan bawa 70,000 lagi. Jadi 70,000 kali 70,000 jawabnya 4.9 juta. Ya, 4.9 juta. Ditambahkan lagi dengan 3 kali cedokan Tuhanku Azza wa Jalla. Kita ada penyedok ni penyedok. Bila kita cedok, apa banyak mana boleh muat? Sikit. Tapi penyedok Allah bercakap dengan bahasa yang kita faham. Jadi penyedok Allah tu, Allah sajalah yang tahu banyak mana boleh muat. Mudah-mudahan kalau kita tak termasuk dalam 4.9 juta tu pun termasuk dalam penyedok tadi. Akan dicedok 3 penyedok tambah pada 4.9 juta tu. Insya-Allah. Inilah antara yang tercatat dalam mukadimah buku ini. Insya-Allah dalam pengajian akan datang kita akan masuk bab yang pertama yang menerangkan tentang nikmat syurga dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Jadi hari ini setakat ini sajalah dulu ya. Jadi nampak ni ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didoakan kepada Puan Rohana alias ya, AJK Muslimat yang kurang sihat. Semoga Allah kembalikan kesihatannya dan keafiatannya. Insya-Allah, amin, insya-Allah. Jadi Puan Rohana ya, AJK kita ya. Dia tak sihat, sakit apa dia? Oh, sakit perut. Sakit dalam perut ni, masya-Allah ya. Di antara penyakit yang melayakkan dia kalau apa-apa hal lah ya, syahid akhiratnya. Wa'iyazbillah, minta dia sihat lah ya. Jadi setakat itulah saja perbincangan kita tentang laluan mudah ke syurga tanpa hisab, tanpa azab sebagai mukaddimahnya pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kita doakan pada Puan Rohana ni, marilah sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal soleh kami, dengan berkat Al-Fatihah yang kami baca, dengan berkat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Engkau sembuhlah sahabat kami, Puan Rohana, berilah kepadanya kekuatan untuk menghadapi ujian yang Engkau beri kepadanya ini. Berilah kepadanya keampunan dosa-dosa apabila ia menerima ujian Engkau ini dengan sabar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pengajian ini pengajian yang dirahmati. Mudah-mudahan ya Allah, ilmu yang kami dapat daripada pengajian ini yang dapat kami amalkan, dan dapat kami mendapat redha Engkau, mendapat kasih sayang Engkau, mendapat firdaus Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami amalan yang melayakkan kami untuk mendapat syurga Engkau, keampunan Engkau, kasih sayang Engkau, ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada murka Engkau dan neraka Engkau, ya Allah. Kami sangat-sangat gerun terhadap kemurkaan Engkau, neraka Engkau, dan kami sangat-sangat rindu pada kasih sayang Engkau, firdaus Engkau, syurga Engkau, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.